Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk kita bertemu pada malam ini. Dan kita tidak bertemu melainkan dengan peluang dan ruang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita. Walaupun kita tengok secara zahirnya kita sendiri yang datang, kita yang set up kita punya laptop, kita punya phone, kita yang luangkan masa kita untuk berada di sini, tetapi tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala tentunya kita tidak akan dapat bersama-sama pada malam ini. Lalu wajarlah untuk kita merakamkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada malam ini. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan berkongsi sesuatu yang ramai semua, saya rasa semua sudah tahu tentang perkara ni. Tapi kalau kita ada ruang dan peluang untuk berkongsi kebaikan, maka seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia takut pada hari akhirat nanti dia takut pada hari akhirat pahalanya tidak cukup. Okay, Allah Subhanahu wa taala pernah menyebut dalam Al-Quran satu ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ayat ni turun kepada Nabi dan para sahabat, di mana ayat ni berkata orang-orang yang melakukan amalan-amalan dia, lalu wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan hati mereka takut. Mereka dah beramal pada Allah Subhanahu wa taala. Patutnya kita yang dah beramal pada Allah taala, kita rasa selamatlah, rasa tenang nak jumpa Allah Subhanahu wa taala, nak kira pahala. Tapi orang yang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dalam hati dia sentiasa ada rasa takut. Takut bahawa pahalanya tidak cukup untuk mengatasi kelompongan-kelompongan, untuk mengatasi kekurangan-kekurangan, dosa dan maksiat yang dia lakukan. Maka kerana itu apabila ada peluang untuk berkongsi kebaikan, maka kita berkongsi sama-sama. Okay, dan saya berterima kasih kepada Kak Nini dan Abang Din, Dr. Nordin, yang merupakan kita nak kata pemilik page Madinah Mendidik, kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi kebaikan pada malam ini. Dan tajuk ataupun bidang yang diberikan pada saya adalah bidang berkenaan dengan tajwid. Okay, dan saya sebut tadi bahawa ramai dah dengar tentang perkataan tajwid ini. Cuma saya nak tanya sikit. Sebelum kita mula, kita cerita tentang cara nak baca Al-Quran. Siapa yang benar-benar tahu apa itu tajwid? Pernah tak bertanya pada diri sendiri, apa itu tajwid? Puan Izzah sebut bahawa tajwid adalah mencantikkan bacaan. Ya, dalam bahasa Arab, tajwid membawa maksud tahsin. Okay, tajwid membawa maksud tahsin. Tahsin daripada perkataan apa? Hasan. Pernah tak kita dengar perkataan Hasan? Kan ada kawan-kawan kita, sahabat kita, ahli keluarga kita yang nama dia Hasan. Lalu kita tahu apa maksud Hasan ni? Hasan ni maksudnya baik. Hasan maksudnya baik. Oh, okey, kejap. Sebentar Okey. Okey. Hasan maksud dia baik. Okey. Lalu perbuatan tahsin daripada Hasan, menghasankan, iaitu kita membaik ataupun mencantikkan. Okey. Dan perbuatan mencantikkan ni dia berlaku dalam semua perkara kita. Dalam penampilan kita, kita nak penampilan yang cantik, lalu kita tahsin muka kita. Okey, kita nak akhlak kita yang baik, lalu kita tahsin akhlak kita. Adapun perbuatan tahsin dalam membaca Al-Quran, maka ia dinamakan sebagai tajwid. Ia dinamakan sebagai tajwid. Okey, dan insya-Allah kita akan tengok bersama-sama apa itu tajwid, dan seterusnya kita akan guna sesi-sesi yang diberikan pada kita, ruang pada kita pada malam Rabu untuk kita tahu dan belajar bagaimana cara untuk tajwid ataupun mencantikkan bacaan. Tapi sebelum kita tengok kepada mencantikkan bacaan, kita nak tengok apa dia sebenarnya yang dimaksudkan dengan tajwid ini. Dalam Al-Muqaddimah, kita akan tengok tentang makna tajwid.
apa dia tajwid. Okay, dan pada masa yang sama kita akan tengok hukum membaca Al-Quran dengan bertajwid dan hukum mempelajari tajwid. Semua ini berkait antara satu sama lain. Kita tak akan dapat terima hukum tajwid. Orang kata belajar tajwid ni sunat. Orang kata belajar tajwid ni wajib. Orang kata belajar tajwid ni makruh atau haram. Macam mana kita nak tahu hukum tu? Apabila kita tahu makna tajwid. Okay, kalau tajwid ni perbuatan yang merosakkan, maka sudah tentu hukumnya haram. Kalau tajwid ni perbuatan yang mencantikkan, maka sudah tentu perkara ini sama ada dia digalakkan ataupun diwajibkan. Okay. Dan daripada hukum kita membaca Al-Quran dengan bertajwid, kita akan dapat hukum apa hukum untuk kita mempelajari tajwid. Dan kenapa tuan-tuan dan puan-puan semua ada dekat sini pada malam ni untuk mempelajari tajwid. Baik, kita mula insya-Allah. Makna tajwid. Tajwid berasal daripada bahasa Arab. Okay, maksudnya kalau kita nak tahu apa makna tajwid ni, maka kita tak dapat lari daripada mengetahui bahasa Arab. Okay, dan Alhamdulillah, kalau dulu kita nak belajar bahasa ni susah. Nak belajar bahasa susah, kena pergi merantau sana, merantau sini, nak cari orang yang ada kemahiran dan kepakaran, sukar. Tapi sekarang semua di hujung jari. Kita boleh cari dalam Facebook, kita boleh cari dalam YouTube, ada kelas berbayar, ada kelas percuma. Lalu kita pun pergi belajar bahasa. Dan antara bahasa yang sepatutnya kita belajar, bukan kita kata jangan belajar bahasa lain. Belajarlah bahasa Inggeris ke, bahasa Cina ke, bahasa Jepun ke, belajar semua. Tapi antara yang tak patut kita tinggal adalah bahasa Arab. Kenapa? Kerana kita nak tahu tentang kehidupan kita, hakikat diri kita, siapa diri kita, apa yang perlu kita buat, ke mana arah tuju kita, semuanya tersimpan di dalam Al-Quran. Okey, semuanya tersimpan di dalam Al-Quran. Okey, dan Al-Quran datang dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Tengok, bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran datang dengan bahasa Arab. Lalu kalau kita nak boleh faham Al-Quran, nak tahu intipati Al-Quranul Karim, maka kita tidak dapat lari daripada mengetahui bahasa Arab. Dan saya difahamkan page Madinah Mendidik ni ada slot untuk bahasa Arab. Okey, lalu tuan-tuan dan puan-puan yang menghadiri sesi pada malam ni, jangan lupa juga untuk menghadiri sesi bahasa Arab. Okey. Baik. Okey, tajwid daripada bahasa Arab. Okey, perkataan yang terlintas. Okey, maksudnya orang-orang Arab apabila dia sebut perkataan tajwid, maka apa perkataan ataupun kata akar yang akan keluar? Okey, kata akar yang akan keluar, yang akan terbayang dalam kepala bila sebut nama tajwid. So, perkataan yang akan terlintas adalah perkataan jaudah. Okey, jaudah. Jaudah dalam bahasa Arab artinya quality. Okey, jaudah dalam bahasa Arab artinya quality. Maksudnya kalau siapa jumpa jaudah ataupun orang cakap kat dia jayyid. Pernah dengar perkataan jayyid? Okey, jayyid. Jayyid daripada perkataan jaudah. Okey, maksudnya quality. Okey, jawwada. Okey, jawwada yujawwidu tajwidan. Yang membentuk perkataan tajwid adalah daripada kata perbuatan jawwada. Okey, jawwada yujawwidu. Okey, salah ni. Yujawwidu. Okey, ni asal pada perkataan tajwid. Jawwada yujawwidu pula memberi erti memberi kualiti. Memberi kualiti. Okey. Lalu apabila kita kata kita nak bertajwid, okey, bertajwid dalam membaca Al-Quran. Okey, bertajwid dalam membaca Al-Quran bererti kita sedang memberi kualiti pada bacaan kita. Kita sedang beri kualiti dalam bacaan kita. Okey, saya nak cerita sikit tentang kualiti. Apa pentingnya kualiti ni? Okey, apa pentingnya kualiti? Baik, kualiti, katalah kita beribadah pada Allah Ta'ala. Kita ambil solat kita contohnya. Solat kita. Okey, dalam solat ada rukun-rukunnya. Di mana kita ada niat, kemudian ada takbiratul ihram, kemudian ada rukuk, kemudian ada sujud. Maka cukup 13 rukun ataupun 17 rukun yang kita buat, maka lengkaplah solat kita. Okey. Betul tak? Kita dah rukuk, baca Al-Fatihah semua, dah duduk antara dua sujud, dah bagi salam, maka lengkap solat kita. Kalau orang tanya pada kita, kamu dah solat isyak ke belum?
Maka tadi kita solat 4 rakaat, mula dengan niat, diri, takbiratul ihram, baca surah Al-Fatihah dan rukuk sujud semua sampai akhirnya kita memberi salam. Baik, kalau orang tanya dah solat isyak ke belum? Kita akan jawab dah solat. Okey, kalau saya bagi satu lagi pertanyaan. Rasa-rasanya Allah Taala terima ke tak solat kita? Tak nampak ustaz? Okey, ustaz dia ada. Okey, tengok pada dia kena larikan daripada slide. Okey, kena larikan daripada slide. Okey, sebab nak tengok ustaz kat slide pun boleh juga. Sekejap. Okey, baik. Okey. Okey, kita sebut tadi? Solat kita. Okey, solat kita apabila kita selesai melaksanakan pergerakan-pergerakan dan bacaan-bacaan dalam solat kita, lalu kita selesai solat isyak. Okey, kita selesai solat kita. Tapi saya bagi satu soalan. Adakah kita yakin Allah Ta'ala terima ibadah kita? Adakah kita yakin Allah Ta'ala terima solat kita? Kewajipan kita dah gugur. Maksudnya Allah Ta'ala tak akan hukum kita. Kita dah lepas daripada hukuman. Okey, cumanya untuk kita dapat pahala, insya-Allah kita dapat. Bila kita buat tu, kita akan dapat pahala. Cuma Allah Ta'ala terima atau tidak, itu yang jadi persoalan. Sebab apa? Pernah tak kita dengar ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Okey. Pernah dengar ayat amilatun nasibah? Amilatun nasibah. Apa maksud amilah ni? Amilah ni maksudnya orang yang beramal. Dia dekat dunia ni dia beramal, dia solat, dia puasa, dia zakat, dia pergi haji, semua amalan dia buat. Tetapi Allah Taala letak kat belakang tu nasibah. Maksudnya kepenatan. Orang yang beramal dan dia kepenatan pada hari akhirat. Kerana apa? Kerana semasa di dunia dulu, amalan dia hanya dapat kepenatan daripada amalan dia. Maksudnya dia melaksanakan benda tu. Dia pergi terbang 8 jam daripada Malaysia, pergi ke Arab Saudi untuk buat umrah dan haji. Okey, tetapi Allah Taala sebut bahawa dia dapat hanyalah kepenatan. Dan Nabi SAW pun pernah sebut tentang benda ni dalam puasa. Nabi kata rubba sa'imin ataupun kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi dia hanya dapat daripada puasanya hanya lapar dan dahaga. Kam min qa'imin rubba qa'imin. Berapa ramai orang yang qiyamul lail tapi dia dapat daripada qiyamul lailnya hanya illa nasab, kepenatan semata-mata. Lalu kita pun pelik, bukankah dia dah beramal tapi kenapa dia sampai dekat akhirat hanya dapat kepenatan semata-mata? Okey, ini kerana dia buat amalan dia tetapi amalan dia tidak ada nilai. Okey, amalan dia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, amalan dia tak ada kualiti, tidak ada. Dalam amalan dia tidak ada kualiti bermakna tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lepas daripada tanggungjawab dia dapat pahala tetapi nilai itu tak ada. Dan nilai inilah yang membawa kita kepada syurga. Okey, Nabi SAW bagi tahu kepada kita, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi. Tidak ada orang yang akan masuk syurga dengan amalan dia. Maksudnya dia tak boleh datang pada hari kiamat nanti dia rasa amalan dia setinggi gunung lalu dia bawa depan Allah Taala lalu dia kata, "Ya Allah, amalan aku dah banyak ni, masukkan aku dalam syurga." Okey. Amalan kita ni, apa tujuan kita beramal? Tujuan kita beramal adalah untuk menaikkan peratus kita. Ni peratus. Peratus untuk masuk syurga ni. Ini yang kita nak. Ada orang beramal dia dapat 10%. Ada orang beramal dia dapat 20%. So setiap amalan tu dia akan menaikkan peratus kita untuk masuk syurga. Okey, tetapi amalan yang boleh bawa kepada 100% ialah yang ada kualiti, yang ada nilai. Tanpa kualiti tak ada, nilai tak ada, maka yang ini pun kita takut dia tak ada. Okey, sebab tu kita kualiti. Okey, dalam membaca Al-Quran, maka ia dinamakan tajwid, iaitu kita kualitikan bacaan kita. Bukan hanya baca dengan betul, tetapi kita belajar bagaimana cara untuk mendapatkan bacaan yang berkualiti. Baik, itu mendatangkan kita kepada satu tanda soal yang besar. Tengok pada bawah sekali ayat ni. Mari kita tengok ayat ni. Ni big question mark ni. Satu tanda soal yang besar.
apakah tanda aras bagi bacaan yang berkualiti? Bacaan macam mana yang kita kata bacaan yang berkualiti? Kita tengok tiap-tiap tahun kita ada musabaqah tilawah Al-Quran. Kita buka dekat TV, ada tak sesi yang petang-petang tu dengan Ustaz Fazrul Ismail tu, nama dia apa? Quran Time. Kan dia bawa datang qari-qari datang baca. Kemudian dekat dalam Astro Oasis, dekat dalam TV Al-Hijrah, ada sesi-sesi memperdengarkan bacaan Al-Quran. Kita pergi ke masjid-masjid, ke surau-surau, dengar tok-tok imam baca Al-Quran, ustaz-ustaz mengajar Al-Quran. Lalu soalan saya, macam mana kita nak tahu bacaan mana yang berkualiti? Bacaan mana yang berkualiti? Ada orang boleh bagi jawapan? Tak ada, boleh tulis? Boleh. Bagi pandangan masing-masing. Bagi pandangan masing-masing, apa yang dimaksudkan dengan bacaan yang berkualiti? Okey. Baik, saya bagi jawapan. Okay, sebelum ni kita padam dulu. Banyak sangat ni. Okey, baik. Bacaan yang berkualiti itu apa? Sama macam amalan kita. Ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita tahu mana ibadah yang berkualiti, mana yang tak berkualiti? Okay. Yang mengajar tu orang lain-lain. Buku pun buku lain-lain. Okay. Dekat Terengganu baca buku lain. Dekat Selangor baca buku lain. Dekat Johor baca buku lain. Dekat Madinah baca buku lain. Okay. So persoalan dia ialah ada orang conteng sekali dengan saya. Okay. Yang conteng tu saya minta tolong padam sekali. Okay. Macam mana kita nak tahu amalan kita, ibadah kita berkualiti? Ibadah kita berkualiti apabila ada dua benda. Yang pertama, keikhlasan pada Allah Ta'ala. Keikhlasan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dan yang keduanya adalah apabila kita ikut Nabi SAW. Kita ikut Nabi, maka inilah yang menghasilkan kualiti dalam ibadah. Okay. Kualiti dalam ibadah. Bukannya setiap seorang masuk dalam solat dia ikut dia nak baca apa. Dia tak nak baca Al-Fatihah, dia pun tak baca Al-Fatihah. Dia nak baca doa iftitah, dia nak baca doa lain. Sujud dia nak sujud bentuk yang lain. Maka benda tu semua tidak berkualiti. Kualiti adalah pada ikut Nabi SAW. Ini yang mendatangkan kualiti dalam ibadah kita. Begitu juga dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Lalu ibadah kualiti dalam membaca Al-Quran adalah apabila kita ikut bacaan Nabi SAW. Ini kualitinya. Ini kualiti apabila bacaan kita ikut bacaan Nabi SAW. Okay, lalu persoalan dia, macam mana kita nak tahu bacaan kita, bacaan yang mengikut Nabi SAW? Maka kerana itulah ada satu perkara yang nama dia sanad. Okey, siapa pernah dengar tentang sanad? Pernah dengar tentang sanad? Mungkin ada yang pernah dengar dan ada orang yang tak pernah dengar tentang sanad. So, apa dia sanad ni? Okey, sanad ini adalah jalan. Okey, jalan yang menyambungkan antara kita dengan Nabi SAW. Okey, macam contoh saya duduk kat Kuala Lumpur. Okey, kemudian saya nak pergi ke Kelantan. So, jalan apa yang saya kena lalu untuk pergi ke Kelantan? Saya kena lalu jalan MRR2. Okey, masuk ke Tol Gombak. Okey, Tol Gombak masuk ke Karak. Okey. Daripada Karak nanti kita keluar ke sama ada pergi ke LPT 2. Okey, ataupun kita pergi ke jalan lagi satu, jalan Bentong, Raub. Okey, Raub. Okey, Bentong, Kuala Lipis, Bentong, Kuala Lipis. Okey, Kuala Lipis. Okey, pernah dengar perkataan sanad? Ini sanad, saya nak cerita sanad ni. Okey, LPT 2. Okey. Kemudian LPT 2 dia akan keluar dekat mana? Temerloh. Ataupun pergi ikut ada jalan lain, Kuala Terengganu. Okey. Dan akhirnya kedua-duanya akan sampai ke yang ni ke Tanah Merah contohnya. Yang ni ke Gua Musang. Okey, Gua Musang. Okey, dan kedua-duanya sampai ke Kelantan. Okey, sampai ke Kelantan dan inilah sanad. Okey. Sanad adalah jalan yang menghubungkan antara saya dekat sini dengan matlamat saya iaitu Kelantan. Ini Kelantan kat sini. Okay, contoh, ini contoh. Okay. Lalu sanad dalam membaca Al-Quran ialah apa yang menghubungkan saya dengan hujung ni Nabi SAW. So, jalan mana yang saya lalu? So, saya lalu jalan daripada tok guru saya. Nama dia Syekh Abdul Rafiq Ridwan. Okay. Okay, Syekh Abdul Rafiq. Daripada tok guru dia. Kemudian daripada tok guru dia,
sampailah akhirnya tiba kepada Nabi SAW. So itulah sanad. Lalu kita nak baca Al-Quran dengan berkualiti, maka kita tidak dapat lari daripada ini. Okey. Yang mengajar Al-Quran ramai, tetapi yang mengajar Al-Quran bersanad kurang. Okey. Sebab tu kalau kita ada ruang, ada peluang, maka carilah guru-guru yang ada sanad. Supaya apa? Supaya kita dapat bacaan yang tadi kita sebut. Kualiti. Kita tak nak sekadar boleh baca. Okey, boleh baca. Boleh baca ni semua orang boleh baca. Tapi kita nak yang kualiti. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapakah kalian tak bagi pada Allah Ta'ala sesuatu yang nama dia kemuliaan? Okey, kemuliaan datang apabila kita beri sesuatu yang berkualiti. Kita nak muliakan sahabat kita, kita nak muliakan sahabat kita, kita nak muliakan jiran kita, maka bila kita bagi hadiah pada dia, kita bagi sesuatu pada dia, kita bagi sesuatu yang ada kualiti. Bila kita bagi sesuatu tak ada kualiti, maka sahabat kita tu dia rasa apa? Dia rasa, alah orang ni macam tak menghargai aku sebagai sahabat. Okey, bila kita bagi tak berkualiti pada jiran kita, dia kata, ai jiran ni macam tak suka kat aku. Macam tu lebih kurang. Okey. So, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala tanya, kenapa tak bagi pada Allah Taala kemuliaan? Maksudnya bagilah sesuatu yang berkualiti pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada soalan yang tanya, boleh tak sanad dengan membaca mushaf, membaca daripada mushaf? Baik. Okey, sanad ni adalah sanad bacaan. Okey, sanad bacaan. Okey. Sanad bacaan dia ada dua cara sanad ni. Satu, hifz ataupun hafalan. Dan ini yang diguna pakai daripada dulu sampai sekarang. Okey, sanad bacaan. Menghafal, maksudnya kita baca dengan hafalan. So soalan dia, orang yang tak hafal Al-Quran boleh tak ambil sanad? Okey. Boleh tak ambil sanad? So kita kata boleh ambil sanad. Ambil sanad, kita panggil sanad tajwid, dan dalam sanad tu kita kena bagi tahu bacaan daripada mushaf. Okey, bacaan daripada mushaf. Okey, kita kena detail. Sebab apa? Sebab kalau sanad ni bacaan daripada mushaf, maksudnya dia hanya boleh mengajar dengan Quran depan mata dia. Okey. Kalau tak ada Quran depan mata dia, maka dia tak boleh nak bagi sanad. Tetapi sanad hifz, dia boleh ajar tanpa ada Quran, tanpa ada mushaf depan dia. So itu beza dia. Tapi sanad ni boleh diambil dalam apa jua keadaan sekalipun. Okey. Kerana kita nak bacaan kita tu yang sampai kepada Nabi SAW. Okey, baik. Okey, so kita dah faham. Okey, dah tahu dah apa makna tajwid? Okey, dah tahu. Okey, bila dah tahu makna tajwid, kita pergi pada yang seterusnya. So tajwid kita faham maksudnya memberi sesuatu yang berkualiti pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kualiti adalah mengikut bacaan Nabi SAW. Lalu apa hukumnya kita bertajwid? Bertajwid dalam membaca Al-Quran. Okey, baik. Yang garis dua ni bukan saya buat. Garis dua merah atas bawah ni bukan saya buat. Ni ada orang, saya minta tolong. Siapa yang contek tu dia boleh tolong padam. Okey. Okey, baik. Saya tak boleh padam. Okey. Bertajwid di dalam membaca Al-Quran adalah fardu ain. Fardu ain. So apa maksud fardu ain? So fardu ni ada dua. Okey, fardu dia ada dua. Okey. Satu fardu ain, satu lagi fardu kifayah. Okey. Apa dia fardu ain, apa dia fardu kifayah? Fardu ain adalah setiap individu. Setiap individu wajib buat. Wajib buat. Okey, wajib bagi setiap individu. Maksudnya kalau kita dalam satu masyarakat tu ada Ahmad, ada Ali, ada Fatimah, okey, ada Siti, okey, maka semua dalam masyarakat tu dia wajib buat. Okey, antara benda yang fardu ain adalah solat. Solat adalah fardu ain. Maksudnya kita tak boleh kalau dalam satu masyarakat tu 2-3 orang solat, yang lain kata dah 2-3 orang ni dah solat, okeylah, tak payahlah kami solat. Tak boleh. Sebab fardu ain adalah setiap orang, setiap individu. Okey, setiap individu wajib untuk buat benda tu. Dan kita ada fardu kifayah. Fardu kifayah ni kalau separuh orang buat, separuh yang lain lagi tak payah buat. Okey, itu fardu kifayah. Maksudnya cukuplah kalau sikit orang. Kifayah daripada kafa, yakfi, kifayah, cukup. Maksudnya
dengan bilangan yang cukup, maka terlaksanalah kewajipan tersebut. Okey. Okey, lalu apabila kita kata hukum bertajwid adalah fardu ain. Okey. Fardu ain maksudnya wajib ke atas setiap Muslim apabila membaca Al-Quran, dia kena baca dengan bertajwid, dengan berkualiti. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Dalam membaca Al-Quran mesti membaca dengan tartil. Apa dia tartil? Ini dia tajwid. Okey. Bagi kualiti pada bacaan kita. Okey. Kenapa fardu ain? Ustaz, kenapa fardu ain? Maksudnya kalau saya tak baca dengan tajwid, saya berdosa? Ya. Kalau tak baca dengan bertajwid, maka kita boleh jadi dosa. Okey, walau bagaimanapun ada orang bertanya, Ustaz, kalau saya tak belajar tajwid sebelum ni macam mana, Ustaz? Okey, kita ada kaedah yang menyebutkan fattaqullaha mastata'tum. Okey, bertakwalah, iaitu beribadahlah dengan tahap yang kita mampu. Kerana Allah Ta'ala sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan membebankan seseorang tu melainkan dengan kadar kemampuan dia. So kalau memang dekat kawasan dia tu tak ada orang yang ajar tajwid dan dia tak ada peluang pun untuk belajar tajwid, maka kita kata dia tidak berdosa. Tetapi kalau dia ada peluang untuk duduk dan belajar tajwid dan akhirnya membaca Al-Quran dengan bertajwid, tapi dia tak ambil peluang tu, dia tak guna peluang tu, maka kita kata dia berdosa. Membaca Al-Quran adalah fardu ain. Membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah fardu ain. Okey. Ini disebabkan dua perkara. Okey, kita kena tahu, dia bukan sekadar fardu ain. Kalau saya lempar je hukum, okey, baca Quran fardu ain, wajib untuk semua. Orang akan tanya, kenapa fardu ain, Ustaz? Okey, kenapa wajib untuk setiap orang? Okey, kerana kita tengok. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran. Dan Al-Quran ini apa? Kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, ini kita kena highlight benda ni. Al-Quran kalam siapa? Kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, contoh kita nak bercakap dengan orang Mat Saleh. Okey, nak cakap dengan orang putih, orang barat. Orang barat lah. Okey. Orang barat ni dia ada bahasa dia. Okey, orang barat dia ada bahasa dia. Lalu kalau kita cakap dengan bahasa Inggeris yang tak betul, apa perasaan kita? Inggeris yang tak betul. Apa perasaan kita? Kita cakap bahasa Inggeris. Okey, kita tak payah pergi jauh. Tak payah pergi jauh dulu. Kita dekat-dekat sikit. Okey, dekat-dekat sikit. Saya orang Kuala Lumpur. Saya nak cakap bahasa Kelantan. Okey, ataupun nak cakap bahasa Negeri Sembilan. Ni dialek yang susah sikit nak sebut ni. Lalu orang Kelantan bila dia dengar orang Kuala Lumpur cuba cakap Kelantan, apa dia akan kata? Apa dia akan kata? Ada orang Kelantan tak di sini? Kalau ada orang Kelantan dia akan kata, ni kecek luar. Kecek luar kan? So maksudnya orang tahu, dia rasa tak sedap dan rasa tak selesa dengar orang Kuala Lumpur ni bercakap bahasa Kelantan. Sebab apa? Bunyi dia tak kena. Tune dia tak kena. So dia rasa tak sedap. Okey, orang Kuala Lumpur nak cakap bahasa Negeri Sembilan, orang Negeri Sembilan bila dia dengar dia kata, apalah orang ni cakap. Dia cakap dengan nada bahasa Negeri Sembilan lah. Okey, bahasa utara. Okey, bahasa Sabah, bahasa Sarawak, dengar orang luar nak cakap dengan bahasa-bahasa ni, lalu dia rasa tak sedap dan rasa tak selesa. Bila orang Inggeris kata kita nak bercakap dengan orang Inggeris, tapi kita cakap dengan bahasa Inggeris yang pelat, yang tak sedap. Hatta orang, katalah orang putih kan, Mat Saleh datang ke Malaysia kan. Mat Saleh datang ke Malaysia, lalu dia cakap bahasa Malaysia. Okey, dia cakap bahasa Malaysia. Kita orang Malaysia yang dengar ni, kita kata, ayo, tak sedapnya dengar bunyi. Okey, tak sedapnya nak dengar bunyi orang-orang putih ni cakap bahasa Malaysia. Okey, itu bahasa sesama manusia. Itu bahasa sesama manusia. Okey. Sesama manusia pun kita rasa malu dan kita rasa segan. Kita malu, kita segan kalau kita tak dapat nak sebut sebutan yang betul. Okay, kalau dengar ada perkataan bahasa Inggeris dengan ejaan dia, contoh DEBUT, apa benda, ini dicari sendiri macam mana nak sebut perkataan ni. Okay, DEBUT bahasa Inggeris kan. Okay, itu tak campur lagi dengan perkataan-perkataan dengan dialek masing-masing. Okay, lalu kita nak cakap, kalau kita salah sebut pun kita rasa, malunya, segannya. Tetapi kenapa dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala kita tak rasa malu ke kalau tak dapat sebut?
tak dapat sebut kalam Allah Subhanahu Wa Taala tu, kita tak ada rasa apa-apa. Okey, kalau sesama manusia pun kita rasa segan, kita rasa malu, maka patutnya lebih lagi dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita gagal untuk sebut kalam Allah Subhanahu Wa Taala dengan betul, maka kita sepatutnya rasa malu. Okey. Dan bacaan bertajwid, kalau kita tak baca dengan bertajwid, maka kita telah mengubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kerana apa? Kalam Allah Ta'ala, maksudnya Allah Ta'ala bercakap dengan macam tu. Okey, maksudnya Allah Ta'ala kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ayat ini diambil oleh Jibril alaihi salam daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu, Jibril bawa kepada Nabi SAW. Okay, Jibril ambil daripada Allah Ta'ala, Jibril bawa kepada Nabi dengan bentuk yang sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay. Tetapi bayangkan, kalau itu daripada Allah Ta'ala, pergi pada Jibril, pergi kepada Nabi, Nabi pergi kepada para sahabat, semua baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiba-tiba sampai dekat kita, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Macam mana? Bayangkan, kalau kita punya pertuturan pun, orang sebut nama kita dengan sebutan yang salah pun kita dah marah dah. Bayangkan, kalau Allah Ta'ala sebut dengan satu ayat, sampai kat kita, kita ubah bunyi ayat tersebut. Kita ubah panjang dan pendek ayat tersebut. Bacaan datang dengan berdengung, kita tidak berdengung. Okey? Nanti kita sebutlah bahawa kesalahan ni dia ada dua. Kesalahan yang boleh dimaafkan dan kesalahan yang tak boleh dimaafkan. Tapi kita nak cerita dulu kenapa membaca Al-Quran itu adalah fardu ain. Okay? Kerana pertama, ia adalah kalam Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala berikan dengan bentuk yang tertentu. Kenapa sampai pada kita, kita nak ubah. Okay? Kita nak ubah kalam Allah Ta'ala. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita kena membaca Al-Quran dengan bertajwid itu fardu ain? Kerana bacaan tidak bertajwid kadang-kadang boleh membawa kepada perubahan makna. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Okay? Dan turunnya Al-Quran ni bukan sekadar turun, tetapi ada tujuan. Okay? Al-Quran ada tujuannya. Tujuannya adalah apa? Untuk bawa manusia ke jalan yang betul. Jalan yang betul. Maksud jalan yang betul ini ialah bila dia nak lalu jalan dalam kehidupan dia. Bila dia lahir, dan dia membesar. So jalan mana yang dia nak ikut? Dia nak ikut jalan A ke, jalan B ke, jalan C. Dan pilihan ni banyak dalam kehidupan kita. Selepas kita masuk sekolah contohnya, kita nak masuk sekolah mana? So yang tu ibu bapa kita buat pilihan. Tapi selepas daripada kita habis sekolah menengah, kita nak belajar apa? Kita yang pilih jalan tu. Jadi jalan yang kita pilih tu, kita nak pastikan jalan tu jalan yang betul. Sebab bila kita dah lalu jalan tu, kita dah tak boleh patah balik. Kita lalu jalan tu, kita dah tak boleh patah balik. Sebab tu kita nak pastikan jalan yang kita lalu adalah jalan yang betul. Lepas kita habis sekolah menengah, kita nak lalu jalan ke universiti. Habis jalan universiti, kita nak pergi kerja yang mana. Lepas kerja, kita nak pilih pasangan hidup yang mana. Semua ini perjalanan. Perjalanan dan perlukan kepada jalan. Dan kita punya tujuan pula dalam kehidupan kita adalah untuk syurga. Untuk redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Soalan saya, siapa boleh pastikan jalan yang dia lalu ni jalan redha yang membawa kepada redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Siapa boleh pastikan bahawa apa yang dia buat pada pagi ni, apa yang dia buat pada malam ni, apa yang dia akan buat pada pagi esok, jalan yang membawa kepada redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dia makan ke, dia minum ke, cara dia makan ke, cara dia minum ke, cara dia bercakap, bertutur dengan orang ke, macam mana dia nak tahu bahawa itu jalan yang membawa kepada syurga, jalan yang membawa kepada redha Allah Ta'ala? Jawapannya, dia tak tahu. Dia tak akan tahu. Kalau saya kata sekarang, apa benda yang kita buat sekarang ni boleh bawa kepada redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala? So, kita tak boleh nak bagi jawapan yang 100% kita pasti. Tetapi Allah Ta'ala bawa datang Al-Quran. Dan ini tujuan dia. Tujuan dia ada apa? Untuk bagi tahu pada kita, Al-Quran ini bagaikan signboard tengah-tengah highway. Kita nak pergi ke Johor. Lalu signboard ni kata, ini pergi ke Highway Plus. Dan masuk Highway Plus, tengok kawasan Johor mana kita nak pergi. Nak pergi ke Pontian ke? Nak pergi ke Pasir Gudang ke? Semua arah lain-lain.
nak pergi ke kawasan yang jalan baru buka tu, apa benda jalan dia, Endau Rompin, jalan ni apa, Spine Road tu. Okay, so jalan yang kita nak pergi sekarang ni ialah ada Waze kan, ada Waze senang. Okay, tapi kalau tak ada Waze, maka kita akan ikut ni, signboard ni. So signboard ini, Al-Quran adalah signboard ni. Tapi Al-Quran dia bukan hanya tunjuk jalan nak pergi ke tempat tu dan ke tempat ni, tapi dia bawa jalan kita untuk pergi ke matlamat yang paling besar, iaitu redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So Al-Quran datang ada tujuan dia. Okey. Tetapi kalau kita salah baca isi kandungan Al-Quran, apa akan jadi? Apa akan jadi kalau kita salah baca isi kandungan Al-Quran? Okey, Al-Quran kata okey, kita nak pergi jalan A. Okey, jalan A ni pula A1 contohnya, highway dekat Australia kan. Australia A1 ni highway dia yang paling besar sekali. Okey. Okey, so jalan A1. Tapi bila kita buka Al-Quran, kita baca dengan bacaan yang salah, kita tak dapat A1, kita dapat B1. Okey, kita dapat B1. So apa akan jadi pada kita? Ini jalan pergi ke syurga. Okey. B1 belum tentu lagi kita sampai ke syurga, dan kita takut jalan B1 ni boleh bawa kita pergi ke neraka pula. Wal'iyazubillah. Hanya kerana kita salah baca benda yang ada di dalam Al-Quran. Okay, mungkin ada exaggerate sikit kat situ. Tapi kita nak bagi tahu bahawa dalam membaca Al-Quran, kalau kita salah sebut perkataan-perkataan, ada perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan kita tukar ataupun faham hukum syariat dengan berbeza. Okey, faham hukum syariat dengan berbeza. Okey, kalau saya nak bagi contoh, saya bagi contoh pada ayat, contohlah. Contoh, okey, ada ayat yang nama dia ni dua-dua boleh baca kan. Apa ayat yang okey, macam tadi, alhamdulillahi rabbil alamin. Ni contoh, kita pergi pada alhamdulillah. Okey, saya padam dulu dekat sini. Bagi ruang nak. Tak ada tempat dah nak tulis. Okey, alhamdu. Okey, alhamdu. Okey, apa maksud alhamdu dengan ha pedas? Alhamdu maksud dia apa? Pujian, betul tak? Semua orang tahu kan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Taala. So alhamdu adalah pujian. Okey, katalah saya baca alhamdu dengan alhamdu dengan ha yang ada. Okey, dengan ha yang alhamdu. Okey, dengan ha pedas, dengan ha simpul. Okay, tadi alhamdu yang datang dalam Al-Quran adalah dengan ha pedas. Okay, tapi alhamdu yang saya sebut dengan ha simpul, apa akan jadi? Apa akan jadi? Alhamdu segala puji bagi Allah Ta'ala. Tapi kalau alhamdu wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'. Hamidah maksudnya kat situ kering kontang. Kering kontang, tanah yang tak ada nilai, tanah yang rosak dan binasa. So takkan kita nak kata rosak dan binasa wal'iyazubillah pada Allah Ta'ala. Kering kontang pada Allah Ta'ala. Takkan kita nak sebut benda tu. Hanya kerana kita salah sebut ha ni je. Huruf ha. Bukannya benda keseluruhan perkataan kita salah sebut. Tapi satu huruf sahaja dalam Al-Quran kita salah sebut. Maka maknanya jadi berbeza. Okay, sama macam belakang tu. Ayat Al-Fatihah tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan ain kan? Okay, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, perkataan Al-Alamin maksudnya alam. Tuhan sekalian alam. Okay, Rabbil Alamin. Alamin. Kan? Ain. Okay. Alamin maksud dia alam. Okay. Tapi kalau kita baca Al-Alamin. Okay, Alamin. Okay, alam ni apa alam? Alam. Alamin. Okay, alam maksud dia sakit. Okay, daripada Tuhan sekalian alam jadi Tuhan kesakitan. Nampak tak? Dia punya jauhnya, dia punya pergi hanya kerana kita salah sebut bunyi huruf. Daripada hamzah, daripada ain pergi ke hamzah, daripada ha pergi ke ha. Okey, sebab tu kita kata baca Al-Quran dengan bertajwid adalah fardu ain. Ada tempat yang fardu ain, ada tempat kalau kita nak detailkanlah. Tapi kita ambil secara umumnya membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah fardu ain, dan antara sebabnya ialah kalau kita gagal bertajwid, dia boleh membawa kepada makna yang salah dan kefahaman yang salah, dan dia boleh mencacatkan bunyi yang indah pada Al-Quranul Karim. Okey? Boleh nampak tu? Okey, baik. So bila kita dah tahu ini hukum membaca Al-Quran,
maka kita dah tahu bahawa bila kita dah tahu ini hukum bertajwid dalam membaca Al-Quran, maka kita akan tahu juga apa hukum belajar bertajwid, mempelajari tata cara bertajwid di dalam Al-Quran. So bila kita buka Al-Quran, katalah kita sampai pada surah Al-Ikhlas contohnya. Lalu kita nak baca, macam mana nak baca surah Al-Ikhlas? Maka kita pun baca Qul huwallahu ahad. Okey, kita baca qul. Okey, ada orang baca dengan qul. Qul huwallahu ahad. Okey, dan belakang tu ada orang yang qalqalah, ada orang yang tak qalqalah, ada ahad, ada yang baca ahad dengan qalqalah, ada yang baca dengan ahad tanpa qalqalah. Okey, lalu apa yang kita maksudkan dengan mempelajari tajwid? Mempelajari tajwid adalah mempelajari tata cara membaca. Tata cara membaca. Maksudnya kalau kita jumpa dengan huruf yang ada qalqalah, kita qalqalahkan dia. Kalau kita jumpa huruf yang berdengung, kita dengungkan dia. Kalau kita jumpa huruf yang mat, yang panjang, maka kita pun panjangkan dia. Itu membawa maksud tata cara membaca. Okey, maksudnya kalau kita pergi pada Al-Quran, maka kita buka daripada surah Al-Fatihah, maka kita pun suruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Bismillah ada sabdu. So macam mana cara nak baca sabdu ni? Maka bayangkan ada dua huruf kat situ. Okey. Dua huruf, di mana huruf yang pertama baris mati, huruf kedua baris dengan baris yang ada dekat situ. So bila kita sebut bismillah, tengok. Okey, bismillah. Okey, nampak cara baca dia. Bila kita tahu ini cara baca huruf berdengung, huruf bersabdu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, contohnya ra. Okey, ra baris atas. Nak sebut macam mana ra? Nak sebut ra ke, ra ke, ro ke? Macam mana kita nak sebut? Okey, maka kita belajar tata cara nak sebut. Bila kita jumpa dengan ra baris atas, maka kita pun sebut ra. Okey, ra, kita buka mulut kita. Okey. So itu yang dimaksudkan dengan mempelajari tata cara bertajwid. Sebab ada orang dia salah faham. Okey, dia salah faham. Okey, dia rasa apa maksud mempelajari Al-Quran ataupun belajar hukum tajwid ni apa dia? Belajar hukum tajwid bagi dia adalah mempelajari istilah-istilah tajwid. Okey, istilah-istilah tajwid. Apa istilah-istilah tajwid? Pernah dengar tak? Izhar, idgham, apa lagi? Mad wajib muttasil. Okey. Okey. Mad wajib muttasil. Okey. Nanti kita jawab soalan tu. Okey. Apa lagi? Hamzah wasal. Okey. Hamzah wasal. Apa lagi yang ada? Okey. Waqaf tam. Waqaf tam. Okey. So ini semua dinamakan istilah. Okey. Dan istilah ni tidak wajib untuk kita baca, untuk kita tahu. Tak wajib. Okey, itu yang menyebabkan kadang-kadang ada orang dia kata, alah susahnya nak belajar tajwid ni. Sebab apa? Nak kena ingat izhar, idgham. Idgham pula ada bila gunnah, ma'al gunnah. Kemudian ada mutaqaribain, mutajanisain, mutamasilain. Banyak nama nak kena ingat. Lalu macam mana kita nak belajar Al-Quran, nak wajibkan orang baca belajar tajwid? So ini konsep yang silap. Konsep yang silap adalah apabila orang memahami bahawa belajar tajwid itu adalah mempelajari istilah-istilah tajwid. Istilah-istilah tajwid ni datang untuk bantu kita. Tetapi apa yang perlu kita buat adalah kita belajar baca, cara nak sebut. Okey, kalau kita buka, contoh kita buka muka surat pertama, surah Al-Baqarah. Okey, selepas Bismillahirrahmanirrahim. Datang huruf ni. Okey. Okey. So macam mana kita nak sebut ni? Okay, kita ada alif, kita ada lam, kita ada mim. So macam mana kita nak sebut? Okay. Ada orang dia sebut alif, lam, alif tak ada. Okay ni. Alif, lam, mim. Okay. Tapi perasan tak kita, ada juga tempat-tempat lain yang ejaan dia sama tapi bacaan dia alam. Alam nashrah laka sadrak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ejaan yang sama. Ejaan yang sama. Tapi cara baca yang berlainan. So ini yang kita namakan belajar bertajwid. Iaitu kita jumpa yang ini pada permulaan surah ataupun permulaan ayat. Dan selepas dia ada nombor ayat. Biasanya. Okay.
maka kita tahu cara bacanya adalah dengan alif lam mim. Okey. Dan kalau selepas daripada alif lam mim ni tak ada nombor ayat, maka kita pun baca alam. Okey, alam. So itu tata cara baca. Kemudian alif lam mim zalikal kitab. Macam mana kita nak baca ni? Okey, contoh bila kita tengok kan perkataan ni, zalika. Okey. So selepas zal ni ada alif kecil. Okey, ada alif kecil. So macam mana kita nak sebut alif kecil ni? Kita panjangkan dia 2 harakat. So apa dia 2 harakat? Nanti kita akan tengok apa dia 2 harakat tu. Okey, so 2 harakat ni kalau tak hafal pun tak apa. Yang penting kita tahu bila zal, mana-mana huruf selepas dia datang alif, maka kita pun panjangkan dia daripada bunyi biasa. Bunyi biasa dia za. Okay, tapi bila ada alif, za. Okey. Dan begitu juga lam bila baris bawah. Okey, tengok lam kemudian ada garis kat bawah dia ni. Macam mana nak sebut ni? Okey, ini maksud bertajwid, iaitu lam kalau baris bawah maka kita pun sebut dia dengan i. Okey, zalika, li, lam, l, i, li. Okey, kemudian ada kaf. Kaf pula ada garis ke atas. Macam mana nak sebut ni? Maka sebutan dia adalah ka, zalika. Okey, kemudian datang pula selepas dia ada ni. Okey. Okey, contoh dia ada tengok ada alif, ada kepala sad. So, apa kita nak buat? Ustaz, macam mana nak buat ni Ustaz? Ada alif, ada kepala sad ni, apa yang perlu kita buat? Okey, alif kepala sad ni adalah alif yang menghubungkan antara baris sebelum dia dengan baris selepas dia. Okey, baris selepas dia baris mati pada lam. Okey, so kita pun sambungkan antara baris sebelum dia dengan baris selepas dia. Lalu lalu dapatlah zalikal kitab. Nampak? Okey, zalikal kitab. Okey, nampak macam mana boleh jadi kal? Kerana ni wujudnya benda ni menandakan bahawa kita kena sambungkan baris sebelum dan baris selepas. Okey. So yang ni kita kena tahu, cara baca ni kita kena tahu. Tapi untuk kita tahu bahawa ini nama dia hamzah wasal dan alif lam ini nama dia alif lam qamariyah, maka kita tak perlu tahu pasal benda tu. Tak wajib untuk kita tahu, tapi kalau kita nak tahu maka itu baik. Sangat baik kerana itu ilmu yang memudahkan kita dan membolehkan kita untuk mengajar orang lain. Tetapi apa yang wajib dalam bertajwid adalah kita membaca Al-Quran seperti mana ia diturunkan kepada Nabi SAW. So, ini kesimpulan yang kita dapat daripada tajwid, iaitu membaca Al-Quran. Okay, ingat ni baik-baik. Lepas ni kalau kita nak ajar sahabat kita, anak kita, cucu kita, maka ini yang kita ajar pada dia. Membaca Al-Quran seperti mana ia diturunkan kepada Nabi SAW. So ini yang kita faham daripada tajwid. Okey. Baik. Okey, ada orang tanya pada saya tentang ra. Tak apa, nanti kita masuk dalam bab makhraj, tapi saya sentuh sikit tentang ra. Okey, ra ada apabila kita nak sebut huruf-huruf ni, maka kita kena lalu satu benda yang nama dia makhraj. Kita akan sampai kepada ni tempat ni insya-Allah. So makhraj ni melibatkan pertemuan antara dua benda. Sebab bunyi ni dia tak jadi kalau sebelah je boleh dengar bunyi. Ada dengar bunyi? Tak ada dengar bunyi kan? Tapi kalau dua benda bertemu, nampak? Dengar bunyi kan? Gosok-gosok dengar bunyi kan? Okay, dua benda bertemu akan berbunyi. Tapi jari sebelah je boleh bunyi tak? Tak berbunyi. So huruf-huruf yang keluar dia akan melibatkan pertemuan-pertemuan tertentu. So begitu juga ada orang tanya tentang huruf ra. Okay, macam mana kita nak sebut ra? Ra makhraj dia hujung lidah pergi ke langit-langit atas. So kita pun bawa hujung lidah kita pergi ke langit atas. Maka keluarlah ra. Okay, dan ra ni dia hanya boleh keluar dengan getaran. Okay, nanti kita akan tengok pada sifat huruf. Pada sifat huruf di mana ada setiap huruf ni dia ada sifat dia. Okay, sifat dia yang membolehkan dia keluar dengan cantik dan indah. So sifat ra adalah getaran dia. Okay, kita akan tengok benda ni. Okay, maka gabungan daripada makhraj dan sifat dia menghasilkan ra. Okay. Lalu ada orang dia akan ada masalah. Contoh, okay, kalau kita kata huruf ta kan. Okay, ta. Huruf ta, okay, makhraj dia adalah hujung lidah. Okay, pergi ke tempat pertemuan gigi dan gusi atas. Okey, tempat pertemuan gigi dan gusi atas. Bahagian atas gigi dan gusi atas. Okey, bayangkan orang yang tidak ada gigi. Gigi tak ada.
So macam mana nak sebut? Ustaz, macam mana nak sebut ni Ustaz? Kan susah nak sebut. Ta, kan? Dia jadi ta. Dia pergi ke arah ta. Sebab apa gigi tak ada? Tak ada tempat untuk tempek. Okey, kerana ta ni dia jadi apabila kita tekan hujung lidah pada gigi tu. Nanti kita akan tengok dalam bab makhraj. Kita tekan pada ni baru keluar ta. Dal contohnya. Lagi kalau dal tu nak matikan, nak jadi qalqalah. Ahad, qul huwallahu ahad. Lagi perlukan kepada gigi tu. Tapi kalau gigi tak ada, macam mana nak sebut? Kita akan ada masalah. Okey, tetapi macam kita sebut tadi, kita cuba sedaya upaya kita untuk kita buat yang mana yang kita mampu. Huruf ra contohnya. Ra memerlukan getaran. Okey, dan getaran ini dia boleh terjadi apabila lidah kita panjang. Okey, lidah kita tengok, lidah kita kan dia, kalau kita tengok bawah lidah kita, dia ada benda yang ikat lidah kita. Ada macam daging yang ikat lidah kita ke rahang bawah. Betul tak? Bawah lidah kita. Saya tak tunjuklah. Okey. So ada benda yang dan benda tu kadang-kadang dia panjang, kadang-kadang dia pendek. So bila benda tu panjang, maka lidah kita jadi pendek. Lidah pendek menyebabkan dia jadi berat dan susah untuk bergetar. Okay. Kalau benda tu pendek, maka lidah kita jadi panjang, senang untuk dia bergetar. Okey. So ada orang dia tak dapat nak sebut huruf ra. Bila nak sebut ra, dia tak boleh getar, dia jadi ra. Kadang-kadang dia jadi ra kan. Kita biasa dengar orang sebut ra dengan ra. Okey, ra. Roti, kan? Roti raja. So dia tak boleh nak keluar. Okay, kalau dia dah berusaha untuk buat benda tu tapi tak jadi juga, maka kita kata fattaqullah mastata'tum. Takat mana yang kamu boleh buat, kita buat. Okey, kerana benda yang Allah Taala akan nilai pada akhirnya adalah usaha kita. Usaha kita. Sebab tu Nabi SAW sebut wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Okey, orang-orang yang membaca Al-Quran, yang pandai baca Al-Quran, Nabi kata ma'as safaratil kiramil bararah. Kedudukan dia sama macam para malaikat yang pandai baca Al-Quran. Tapi orang yang tak boleh baca Al-Quran, dia yatata'ta'u fihi, dia ada problem dalam membaca Al-Quran. Dia kadang-kadang dia pelat, kadang-kadang dia gagap dalam baca Al-Quran. Allah Ta'ala bagi 2 pahala pada dia. 2 kali ganda ataupun 2 pahala pada dia. Orang lain dapat pahala 1, satu pahala baca Al-Quran, dia dapat 2. Kerana apa? Allah Ta'ala kira pada usaha dia. Kesungguhan dia untuk baca Al-Quran walaupun dalam keadaan kepayahan. Okey, so kita dah tahu tentang hukum baca Al-Quran dengan bertajwid dan hukum mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan bertajwid. Okey. Baik, seterusnya sebelum kita masuk kepada bacaan Al-Quran, maka kita sentuh sikit tentang bab pertama, bab yang perlu ada sebelum seseorang tu membaca Al-Quran. Dia kena ada adab-adab membaca Al-Quran. Yang ni penting, sangat penting. Okey, sebab ada orang dia tengok dalam bacaan Al-Quran dia nak baca dengan betul je, tapi dia tak nak tengok keadaan dia bila membaca Al-Quran. Dia nak solat je kerja dia, tapi dia tak nak tengok keadaan dia dalam solat. Nabi SAW sebut pada orang yang makan bawang. Okey, makan bawang. Okey, siapa yang makan daripada pokok ni, daripada pokok bawang ni, fala yaqrabanna musallana. Jangan dia datang pada tempat tempat solat kami. Sebab apa? Sebab dia boleh menyakiti orang lain. Okey, nampak? Nabi SAW sebut tentang keadaan orang. Adakah Nabi nak halang orang solat? Nabi tak halang orang solat. Tapi Nabi kata nak datang solat ni, tu pastikan. Okey, pastikan dalam keadaan yang baik. Nak solat tanpa wuduk, boleh ke solat tanpa wuduk? Nabi kata tidak ada solat tanpa bighairi tahurin, tanpa ada suci. Okey, tanpa ada suci. Okey, dan orang yang keluarkan angin masa solat, maka batal solat dia. Keadaan, ini semua keadaan. Okey, situasi orang tersebut, situasi tempat tersebut. Solat, orang tanya pada Nabi SAW, wahai Nabi, boleh tak solat dalam kandang kambing? Nabi kata solat dah. Boleh tak solat dalam kandang unta? Tak boleh. Okey. So Nabi bagi tahu tentang keadaan. So nak bagi tahu pada kita sebelum kita mulakan sesuatu amal ibadah kita, maka pastikan kita tahu adab-adabnya. Adab-adab inilah yang membantu kita untuk dapatkan, selain daripada tajwid dan selain daripada cara baca, adab ini juga mendatangkan kualiti.
Okay, sebab kita sebut tadi bahawa tajwid adalah kita membaca Al-Quran dengan berkualiti. Okay, maka kita tengok keadaan diri kita. Okay, bila nak baca Al-Quran, ni baca Al-Quran bukan baca daripada mushaf, bukan baca daripada Al-Quran tu, daripada mushaf tu. Tapi ini kita cerita secara umum nak baca Al-Quran. So ada adab dia baik apa? Ni adab, maksudnya dia bukanlah sesuatu yang wajib, melainkan ni hadas besar ni. Okay, tak boleh baca Al-Quran dalam keadaan kita berhadas besar. Okay. So ada adab baca Al-Quran, maka sebaiknya bila nak baca Al-Quran, bagilah diri kita suci. Suci daripada hadas kecil. Okay, paling-paling ambil uduk lah. Ambil uduk tu boleh menghilangkan hadas kecil. Dan hadas besar memang tak boleh nak baca Al-Quran, maka kita kena sucikan diri kita dulu. Okay, sucikan diri kita dulu. Yang kedua, bila nak baca Al-Quran tu, tolonglah menutup aurat. Walaupun kita duduk seorang-seorang kat rumah, kita pun nak baca Al-Quran, terutama yang perempuan yang lelaki ni, tak ada masalah. Aurat dia senang je. Antara pusat dan lutut. Itu je aurat dia. Dapat tutup aurat tu, bacalah Al-Quran. Okey, tetapi perempuan ni dia agak sukar sikit. Okey, maka kalau boleh, kadang-kadang dia tak selesa nak baca Al-Quran, tapi dia nak tak pakai tudung. Contoh dia tengah masak, dia nak baca Al-Quran, boleh ke tak boleh? Maka kita kata tak ada masalah. Tapi waktu memasak tu, kalau sebaik-baiknya bila kita nak baca Al-Quran, maka tutuplah aurat kita. Okey, keadaan. Okay, ini bukan benda yang wajib. Maksudnya kalau tak buat benda ni dosa, tak ada. Ini adab. Okay. Keadaan badan yang menunjukkan kesopanan. So bila nak baca Al-Quran, janganlah duduk baca Al-Quran sambil baring ataupun sambil kaki lipat kaki ke. Macam mana kita nak tunjuk contoh dia. So maksudnya dalam keadaan badan yang menunjukkan tak sopan, kita baca Al-Quran. Okey. So kita baca Al-Quran, tunjukkan kesopanan. Ini semua adab. Menghadap kiblat adalah adab. Okey, tidak dalam emosi melampau. Maksudnya tengah sangat gembira, sangat sedih baca Al-Quran. Sebab baca Al-Quran ni ada tujuannya. Okey. Antara tujuannya, kalau kita dalam emosi yang melampau, yang sangat sedih ni, bukan kita kata tak payah duduk dengan Al-Quran. Duduk dengan Al-Quran, tapi sebaiknya kita dengar orang baca Al-Quran. Untuk kita baca Al-Quran sendiri, maka matlamat membaca Al-Quran tu kadang-kadang dia tak tercapai apabila emosi kita terlalu melampau. Okey, tidak dalam keadaan mengantuk yang amat sangat. Mengantuk nak baca Quran juga. So mengantuk baca Al-Quran, dia boleh menyebabkan kita tak tahu apa yang kita sebut. Betul ke tak betul apa kita sebut? Maka kita tak tahu. Okey. Seterusnya, tempat membacanya. Adab kita dalam baca Al-Quran, jangan baca dekat tempat perbualan orang ramai. Masuk dalam pasar, baca Quran. Orang tengah bersembang, jual beli apa semua, kita baca Quran dekat pasar. Ini sangat tak patut. Okey, kita bacaan Al-Quran ini adalah untuk didengari. Sebab tu Allah Taala sebut wa idza quri'al Quran fastami'u. Dengar. Bila orang baca Al-Quran, kita dengar. Okey, dan sebab tu bila kita nak mulakan, nanti kita akan cerita bahawa bila kita nak mulakan baca Al-Quran, kenapa kita mula dengan a'udzubillah? Mana ada perbuatan lain yang kita mulakan dengan a'udzubillah? Satu-satunya perbuatan yang kita mulakan dengan a'udzubillah minasyaitanirrajim adalah membaca Al-Quran. So persoalannya kenapa? Kerana kita nak bagi tahu pada orang bahawa kita nak baca Al-Quran. Sebab tu kita baca kuat-kuat. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Okay, supaya orang boleh dengar bacaan Al-Quran. Tapi kalau kita pergi baca dekat tempat-tempat tumpuan orang ramai, dekat padang bola, orang tengah main bola, kita pergi baca Al-Quran, kan nampak macam tak elok perbuatan kita tu. Okay, maka carilah tempat-tempat yang bukan tempat perbualan, tempat orang ramai berkumpul. Masjid adalah tempat orang ramai berkumpul. Okey, dan masjid adalah tempat bukan tempat perbualan. Okey, so dalam masjid walaupun orang ramai berkumpul, tapi kita boleh baca Al-Quran. Okey, cuma tempat-tempat perbualan orang ramai, orang duk main, orang duk sembang, orang duk gelak ketawa, jangan pula kita datang, kita pergi baca Quran kat situ. Okey, yang kedua, tidak di dalam kawasan larangan Al-Quran. Jangan baca Al-Quran dalam tandas. Okey, ini tempat-tempat yang dilarang untuk kita membaca Al-Quran. Okay, ataupun mana-mana kawasan yang dilarang untuk kita membaca Al-Quran. Adapun masa membaca Al-Quran, maka tidak ada had masa. Maka terpulang pada kita. Bahkan kalau kita kurang membaca Al-Quran, maka itu mengurangkan adab kita dengan Al-Quran. So banyakkan masa kita untuk membaca Al-Quran. Okay, bacalah 5 minit pagi, 5 minit petang, 5 minit tengah hari. Okay. Kalau train dan komuter tu perlahan, tak ada orang bersembang, maka tak ada masalah. Okay, tapi kalau train komuter tu memang tempat orang bersembang, maksudnya kalau kita tengok ada sekumpulan orang, kalau orang pergi balik kerja, biasanya mereka tak bersembang. Okay, mereka tak bersembang, senyap, dia duduk dalam tu, bacalah Quran, tak ada masalah.
Okey, tetapi kalau kita masuk dalam tu tengok ada sekumpulan orang yang sedang berbincang tentang sesuatu isu. Ada pemain-pemain bola, satu pasukan masuk dalam tu tengah bersembang-sembang, maka janganlah kita baca time tu. Okey, tapi kalau kita tengok lengang, orang tak buat apa-apa, masing-masing tengok phone, ada orang baca buku, maka bacalah Al-Quran. Okey, yang kita yang tidak digalakkan adalah di tempat perbualan. Okey. Kalau orang tengah berbual, orang tengah bermain, orang tengah gelak ketawa, maka kita jauhkan diri daripada membaca Al-Quran dekat kawasan tu. Memang kawasan tu disediakan untuk tu. Kita yang datang ni tiba-tiba kita buat benda lain pula. Okey? So, itu adab-adab dalam membaca Al-Quran. Okay, baik. Seterusnya, kita habiskan dengan bab 2 dulu malam ni, insyaAllah. Ya, ini saya cerita tadi, adab membaca Al-Quran adalah membaca. Bukan kita buka mushaf tu. Buka mushaf tu dia ada hukum dia yang lain. Okey, dia ada perkiraan dia yang lain. Ini kita cerita tentang membaca. Membaca maksudnya kita sebut keluarkan bunyi daripada mulut kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka tak kisahlah kita baca daripada mushaf ke, kita buka yang digital ke, sebab yang dikira membaca itu adalah bunyi yang keluar daripada mulut kita. So itu yang kita sebut adab membaca Al-Quran. Okey, bukan membaca daripada mushaf. Okey. Baik. Yang kedua, bab yang kedua yang kita akan sentuh adalah bagaimana nak memulakan bacaan Al-Quran. Okey, bagaimana nak memulakan bacaan Al-Quran. So, nak memulakan bacaan Al-Quran, maka ada dua benda yang kita dituntut untuk buat. Yang pertama adalah isti'azah dan yang kedua adalah basmalah. Apa dia isti'azah, apa dia basmalah? Mari kita tengok. Isti'azah. Apa dia isti'azah? Isti'azah adalah seseorang itu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, ini adalah bacaan isti'azah yang disebut sebagai isti'azah. Membacanya adalah sunat. Okey, maksudnya kalau kita tak baca pun kita boleh lagi baca Al-Quran. Namun sebahagian ahli ilmu mengatakan ia wajib. Okey, wajib. Kenapa ia wajib? Kerana ada perintah pada ayat 98 surah An-Nahl. Okey, pada ayat 98 surah An-Nahl di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala kata apabila salah seorang ataupun kalian nak baca Al-Quran, fa idza qara'ta, apabila kamu hendak baca Al-Quran wahai Muhammad, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fasta'idz billah. Maka mintalah perlindungan, bacalah isti'adzah. Okey, minta perlindungan daripada gangguan syaitanir rajim. Okey, maka kita pun baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, kerana ada perintah ini yang menyebabkan sebahagian ahli ilmu dia kata bahawa isti'azah itu adalah wajib. Illa kebanyakan ahli ilmu mengatakan ia adalah sunat dibaca, dapat pahala kalau kita baca. Okey, dan kenapa kita baca isti'azah? Okey, dan kalau kita tengok isti'azah, kita baca Al-Quran ni ada dua tempat. Betul tak? Satu dalam solat. Dalam solat kita baca Al-Quran. Okey, luar solat. Luar solat pun kita baca Al-Quran. Okey, soalan dia, kenapa luar solat kita baca kuat? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kita dalam solat kita tak pernah tengok ada imam baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita pergi solat subuh ke, solat maghrib ke, solat isyak ke, kita tak pernah tengok ada imam baca Allahu Akbar. Dia baca doa iftitah, kemudian A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak pernah tengok orang imam baca macam tu. Kenapa? Ni soalan dia. Siapa boleh bagi jawapan pada saya? Kenapa? Kenapa dalam solat kita tak baca a'udzubillah tapi luar solat kita baca? Allah Taala kata fa iza qara'tal Quran, nak baca Al-Quran kena baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kenapa dalam solat kita tak dengar orang baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Ada orang ada jawapan ke? Okey. Baik, saya bagi jawapan. Okey. Dalam solat bukan kita tak baca, kita baca. Tetapi terima kasih Encik Ahmad, kita baca perlahan tanpa kuatkan suara. Tapi luar solat kita baca kuat. Okey, ini pun menimbulkan soalan yang lain pula. Kenapa dalam solat perlahan? Okey, luar solat kita baca kuat. Kenapa? Okey, kerana dalam solat, okey, katalah saya angkat takbir, Allahu Akbar. Okey, rasa-rasa saya nak baca apa?
Ada tak orang angkat takbir Allahu Akbar, kemudian dia baca buku lain? Dia baca buku matematik ke? Dia baca syair ke? Okay? Dia baca surah khabar ke? Tak ada. Dia baca berita ke dalam solat? Tak ada. So, bila angkat takbir Allahu Akbar, orang tahu Tok Imam ni nak baca Quran. So, bila orang tahu Tok Imam ni nak baca Al-Quran, maka Tok Imam tak perlu sebut A'udzubillahi minasyaitanirrajim. So, orang dah tahu dah Tok Imam ni akan baca Al-Quran. Dia akan mula dengan surah Al-Fatihah, kemudian dia akan diikuti dengan surah-surah lain. Okey. Tetapi orang yang berada di luar solat, maka orang tak tahu dia nak buat apa. Bila dia duduk dekat situ, orang kata ni nak berzikir ke, nak berdoa ke, nak buat apa ni. Tetapi apabila dia mula dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim, maka kita tahu, oh dia nak baca Al-Quran. Aku nak dengar lah. Kan, nampak? Sebab tu dalam luar solat, kita baca isti'azah dengan kuat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, kita baca dengan kuat sebab kita nak bagi tahu pada orang di sekeliling kita, saya nak baca Al-Quran. Okey, kalau suara kuat, tolong perlahankan sikit. Okay, saya nak baca Al-Quran. Kalau nak dengar, mari dengar sama-sama. Okey, nampak? Sebab tu kita baca isti'azah kuat di luar solat, dan tetapi dalam solat kita baca perlahan. Okey. Okey, so kita tahu bila kita nak mula baca, kita mula dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Maksudnya bila kita duduk, kita dah ambil wuduk, kita dah siap semua dengan adab-adab kita, maka kita nak mula baca Al-Quran, maka kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. So, dan apabila kita tengah membaca tapi terputus bacaan kita, kalau terputus dalam tempoh yang sekejap, maksudnya tak ada masalah. Kita boleh sambung bacaan tanpa a'udzubillah. Tapi kalau terputus dalam tempoh yang lama, sejam, 2 jam, 3 jam, okay, maka bila kita nak sambung balik bacaan kita, mulalah balik dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kerana waktu baca Al-Quran ini adalah antara waktu yang syaitan sangat suka untuk ganggu kita. Okay? Waktu itulah kita mengantuk, waktu itulah kita malas, waktu itulah kita tension. Ustaz, bacaan saya salah, Ustaz, saya tak nak baca dalam Ustaz. Itu gangguan syaitan. Okay, maka kita, sebab tu kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim supaya kita boleh buang gangguan syaitan daripada kita. So, itu benda pertama yang kita akan baca apabila kita nak mulakan bacaan. Yang kedua adalah basmalah. Isti'azah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Basmalah ni apa? Basmalah ialah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya sunat. Okey, hukumnya sunat. Okey, melainkan pada satu tempat je membaca Bismillahirrahmanirrahim ni hukum dia wajib. Okey, dekat mana? Siapa boleh bagi tahu dekat mana baca bismillah ni hukum dia wajib? Cik Sari macam nak sebut bagi jawapan ni. Ada ke? Al-Fatihah. Okey, bila kita baca Al-Fatihah, ya, dan Al-Fatihah yang kita baca dalam solat. Okey, Al-Fatihah di dalam solat, maka ia wajib baca bismillah. Sebab apa? Sebab Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Untuk lengkapkan Al-Fatihah, mesti baca 7 ayat surah Al-Fatihah. Lalu kalau kita buang Bismillahirrahmanirrahim ni daripada Al-Fatihah, maka dia tak jadi Al-Fatihah yang lengkap. Okey, maka sebab tu kita kata Bismillahirrahmanirrahim wajib dalam Al-Fatihah di dalam solat. Okey. Kat luar solat tak apa, tak ada masalah. Kita baca satu ayat ke, kita langkau ayat macam mana pun, dia tak ada masalah. Tapi dalam solat mesti baca, kerana Nabi sebut la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tak baca Al-Fatihah dengan sempurnanya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim ni nak baca masa bila? Okey. Yang pertama baca di permulaan surah. Okey, di permulaan surah. Maksudnya kita masuk surah Al-Baqarah contohnya. Okey, sebelum kita baca Alif Lam Mim. So kita nak mula tadi kita baca dulu A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey, baik, sebelum kita masuk dekat situ. Okey, kita masuk dekat situ, maka ada orang tanya. Okey, ada orang tanya, bismillah ni nak baca kuat ke perlahan dalam solat, Ustaz? Okey, nak baca kuat ke perlahan dalam solat? Okey, maka kita kata dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Nak baca kuat boleh, nak baca perlahan pun boleh. Yang tak bolehnya ialah tak baca. Tak baca ni tak boleh. Ya, tapi bismillah ni kita nak baca kuat pun boleh, nak baca perlahan pun boleh. Kerana apa? Kerana Nabi SAW ada time, sahabat riwayatkan, Anas bin Malik riwayatkan bahawa Nabi SAW
solat tanpa kuatkan bacaan Al-Fatihah. Tanpa kuatkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tak kuat. Okey, Anas bin Malik cerita. Tapi ada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu cerita bahawa Nabi SAW kuatkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim di dalam solat. Okey, so dua-dua riwayat ada, dua-dua riwayat kita boleh pakai. So kalau kita tengok imam kadang-kadang dia tak kuatkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dalam apa Al-Fatihah dia, maka kita tanya dia dulu, imam baca tak Al-Fatihah Bismillah tadi? Okey, kalau imam kata ya baca perlahan, okey, no problem. So imam kata tak baca. Tak baca, dia ada perbincangan lain pula. Tapi kita kata tak baca imam, macam mana imam? Rukun Al-Fatihah tu salah satu ayat daripada Al-Fatihah macam ni imam tak baca. Tapi kalau dia baca perlahan, okey, tak ada masalah. Dia baca kuat, alhamdulillah, tak ada masalah. Dua-duanya adalah riwayat daripada Nabi SAW. Okey. Baik. Okey, lalu pada permulaan surah, okey, pada permulaan surah, maka ia dibaca di permulaan semua surah Al-Quran melainkan surah At-Taubah. Okey, soalannya, kenapa surah At-Taubah? Tak payah, kalau terhenti sekejap tak ada masalah. Okey, kalau terhenti sekejap maka kita sambung je bacaan kita. Okey, sebab tu antara benda yang tak digalakkan adalah memberi salam kepada orang yang baca Al-Quran. Okey, tak digalakkan untuk memberi salam. Duduk je. Duduk dengar bacaan Al-Quran, ataupun kalau nak lalu je. Okay. Kita tak digalakkan untuk memberi salam kepada orang yang sedang baca Al-Quran. Kesian dia. Bila terhenti bacaan tu, masa berhenti tu pun dia nak kena tengok ni, ayat ni berhenti okey ke tak okey ni, wakafnya okey ke tak okey, dia jawab salam ni. Kan panjang cerita dia. Okey, so jangan bagi salam kepada orang yang sedang baca Al-Quran. Okay, duduk je dengar sebelah dia. Okey, semua surah Al-Quran kita mulakan dengan Bismillah. So kita nak baca surah Al-Baqarah, maka kita mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillah ni pada permulaan bacaan. Maksudnya kita nak mula baca, kita baca A'udzubillah. Okay, katalah kita dah mula baca ayat yang panjang. Okay, kemudian kita masuk pada surah baru pula. Kita dah baca panjang habis surah Al-Baqarah tu. Kita start baca daripada ayat 40, surat 48 tu. Okay. Ayat 284. Okay. Kita baca ayat tu, kita start baca daripada ayat tu. Kemudian kita nak masuk surah Ali Imran. Maka perlu tak kita baca isti'azah? Tak perlu. Sebab isti'azah pada permulaan bacaan. Tapi perlu tak baca bismillah? Maka disunatkan baca bismillahirrahmanirrahim pada permulaan setiap surah. So masuk surah Ali Imran, maka kita pun lepas kita baca ghufranaka rabbana, ayat dia wansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat akhir surah Al-Baqarah, fansurna 'alal qaumil kafirin. Habis surah Al-Baqarah. Nak masuk surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, nampak? So bila kita nak mula surah baru, okey, maka kita mulakan dengan bismillah, melainkan surah At-Taubah. Kenapa? Kenapa At-Taubah tak ada bismillah? At-Taubah tak ada bismillah. Tak ada basmalah. Okey. Ada orang boleh tahu ke? Okey. At-Taubah tak ada basmalah kerana yang pertama kerana riwayat. Okey. Bila orang baca Al-Quran, tak ada orang baca Al-Quran start daripada zaman Nabi SAW sampai kepada kita hari ini, tak ada orang yang baca surah At-Taubah, mulakan surah At-Taubah dengan bismillah. Maka kita tak baca dengan sebabkan oleh riwayat. Okey, riwayat. Okey, yang kedua, kerana bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang menceritakan tentang rahmah. Rahmah ni apa? Rahmah ni kasih sayang, lemah lembut. Okay? Kalau kita dengar perempuan yang nama dia Rahmah, maka kita boleh bayangkan keadaan dia yang lemah lembut, yang baik, suka tolong orang. Okay? Itu Rahmah. Okay? Okay. Tetapi dalam surah At-Taubah, apa intipati surah At-Taubah? Intipati surah At-Taubah adalah bara'ah. Allah Subhanahu Wa Taala isytiharkan. Isytihar, okay, bahawa Allah Ta'ala berlepas diri daripada orang-orang yang musyrik. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berlepas diri daripada Allah Taala berlepas diri daripada orang-orang musyrik, orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Taala mula dengan yang tu. Kemudian Allah Taala kata kepada ahli kitab,
Okey. Allah Ta'ala kata apa? Hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum saghirun. Ahli kitab walaupun dia beriman dengan kitab yang Allah Ta'ala turunkan, dengan nabi yang Allah Ta'ala hantar, dengan Nabi Musa, dengan kitab Taurat, dengan Nabi Isa, dengan apa kitab Injil. Okey. Tapi pada masa yang sama apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ahli kitab kena bayar jizyah. So benda yang agak keras. Okey, kita sebut yang keras. Okey. Kemudian Allah Taala sebut tentang munafik. Okey, kalau sebelum-sebelum ni, munafik, kalau sebelum-sebelum ni munafik, Allah Taala guna bahasa yang kiasan. Orang munafik ni duduk kat neraka yang paling bawah. So kalau neraka yang paling bawah ni, kemungkinan Allah Taala boleh ampunkan dia. Okey, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada orang munafik dalam surah At-Taubah, Allah Taala kata apa? Qad kafartum, munafik adalah kafir. Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah, munafik adalah kafir. So ini benda yang berat, dahsyat, kuat. Okey, dan Allah Ta'ala akhir surah Taubah dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Wahai orang beriman, perangilah siapa-siapa yang kamu temui daripada orang-orang kafir. Allah Ta'ala suruh kita pergi perang. Okey, suruh kita pergi perang. Okey, lalu semua benda ni dia tidak melambangkan rahmah. Tak kena rahmah dengan benda-benda yang diceritakan dalam surah At-Taubah. Maka kerana itu riwayat datang tidak ada basmalah pada permulaan surah At-Taubah. Tidak ada basmalah pada permulaan surah At-Taubah kerana tak kena. Tune dia tak kena antara surah At-Taubah dengan intipati, antara basmalah dengan intipati surah At-Taubah. Dia tak kena. Okey, itu pada permulaan surah. Maksudnya setiap permulaan surah kita mula dengan basmalah melainkan pada surah At-Taubah. Okey. Kedua, pada pertengahan surah. Okey, macam surah Al-Baqarah ada 48 muka surat surah Al-Baqarah. Okey, lalu daripada 48 muka surat ni takkan kita nak baca, boleh baca satu hari 48 muka surat? Boleh. Time Ramadan boleh, takkan time lain tak boleh kan? Mesti bolehnya. Tapi kebiasaannya kita tak bacalah 48 muka surat dalam sekali baca. Ya, kita akan baca potong-potong. So hari ni kita baca 12 muka surat. Esok kita baca 20 muka surat. Okey, lalu bila kita nak masuk muka surat 13 ni, kena baca bismillah ke tak? Awal surah kita tak ada masalah. So sampai ayat ke-13 kita nak mula ayat 13 ni, boleh ke tak? Kena baca bismillah ke tak? Kita sampai muka surat 20, nak baca muka surat 21, kena baca bismillah ke tak? Okey, so baca bismillah ke tak? Maka kita kata kaedah membacanya di pertengahan surah adalah sama seperti kaedah membacanya di awal surah. Okey, maksudnya secara umumnya kita boleh baca bismillahirrahmanirrahim hatta di pertengahan surah sekalipun. Tetapi kalau ayat-ayat yang menceritakan tentang azab, tentang siksaan, tentang perang, tentang orang-orang musyrik, tentang kejahatan-kejahatan ataupun tentang balasan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang ingkar pada Allah Ta'ala, maka kita tidak baca bismillahirrahmanirrahim. Kita tak baca bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Sama dengan sebab kita tak baca pada permulaan surah At-Taubah. Kerana benda-benda yang berkaitan dengan azab, seksa ni, dia tak kena tune dia dengan bismillahirrahmanirrahim. Okey? Boleh? Okey, so dan kita ada keadaan khusus. Okay, di mana keadaan khusus ni diperlukan penerangan yang agak detail sikit. Okay, jadi insya-Allah kita akan ceritakan pada sesi yang akan datang insya-Allah. So hari ni pun dah banyak dah benda kita dapat, dan hari ni hanya muqaddimah saja. Kita tak masuk lagi tentang tajwid tu sendiri. Okey, kita tak masuk makhraj huruf lagi, sifat huruf tak masuk lagi. Dan insya-Allah saya harap tuan-tuan dan puan-puan akan setia bersama dengan saya, bersama dengan page Madinah Mendidik pada setiap hari Rabu jam 9 suku malam untuk kita ceritakan cara cara untuk kita membaca Al-Quran dengan berkualiti insya-Allah. Baik, sebelum saya tutup, saya buka sekali lagi untuk sesiapa yang nak bertanya soalan. Ada soalan ke yang berkaitan dengan tajwid lah. Jangan tanya hukum fiqh pula. Saya ni bukan mufti. Okey. Ada nak tanya soalan-soalan tentang bismillah, tentang a'udzubillah, tentang hukum-hukum tajwid? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, saya ada masalah gemuruh. Bila kadang-kadang bila baca bacaan saya bila di depan orang, bila ada orang di dekat saya jadi gemuruh, jadi bacaan jadi macam tajwid jadi terketa-keta. Macam mana tu Ustaz?
Okey. Okey, bacaan terketa-keta. Okey. Ya. Okey. Kalau bacaan gemuruh terketa-keta, maksudnya dia jadi apa tu? Dia rosakkan tajwid ke ataupun macam mana tu? Merosakkan tajwid. Okey, baik. Kalau tak boleh baca depan orang. Ya. Okey, dia benda-benda yang dia masalah-masalah yang terjadi ni, kalau kita tengok Ibnu Jazari, seorang pakar bacaan Al-Quran ni, maka dia kata benda yang boleh membantu kita dalam membaca Al-Quran dengan baik adalah riyadhatul mri'in bifaqih. Dia kena riyadhah. Riyadhah ni maksudnya dia kita kata sentiasa train berulang kali. Praktis berulang kali. Okay, mungkin kali pertama bila kita jarang-jarang baca depan orang, kita jadi gugup. Okay. Lalu apa perlu kita buat? Kita perlu baca banyak kali lah depan orang. Okay. Supaya benda tu jadi kebiasaan pada kita, dan bila dah biasa pada kita, maka bila dah jadi kebiasaan pada kita, maka lama-lama gemuruh tu akan hilang. Okay. Sama lah macam kita nak sebut huruf-huruf perkataan-perkataan di dalam Al-Quran, maka perkataan-perkataan dalam Al-Quran, awal-awal mungkin kita susah nak sebut. Ada perkataan, ada huruf kita susah nak sebut. Tapi dengan training, dengan hari-hari kita sebut, setiap masa kita cuba buat, maka insya-Allah kita akan dapat selesaikan masalah tu. Okay, semua masalah boleh diselesaikan dengan riyadhah. Dengan riyadhah ni bukan maksud bersukan. Maksudnya kita membiasakan diri kita dengan perkara tersebut, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Okey. Betul ke Al-Quran ada riwayat-riwayat? InsyaAllah kita akan cerita tentang riwayat ni insyaAllah dalam kita nak membaca Al-Quran. So secara umumnya kita ada 20 cara bacaan dengan 10 imam qiraat. Kita akan cerita nanti insyaAllah. Okey, kata puan ini ada grup Telegram, nanti kita boleh sebarkan maklumat di dalam tu insyaAllah. Okey, baik. Okay, terima kasih semua kerana sudi menghadirkan diri pada malam ni. InsyaAllah kita akan bertemu pada sesi kita yang akan datang. Dan Nabi SAW ajar kepada kita selepas kita habis baca Al-Quran, apa sunnahnya, apa perkara yang perlu kita buat, yang digalakkan kita buat untuk kita baca Al-Quran. Okay. Selepas kita habis baca Al-Quran ataupun lepas kita belajar, maka kita tangguh dengan kafaratul majlis. Tapi sebelum kita tangguhkan, ada soalan tadi, bacaan ketika haid. Kalau haid kita tu tempoh yang biasa, maksudnya ada orang haid dia 4 hari, 5 hari, seminggu, dan benda tu kitaran yang sama pada tiap-tiap bulan, maka dilarang untuk kita baca Al-Quran. Tetapi kalau haid dia tu dalam tempoh yang lama, sangat lama, ada yang 2 minggu, 3 minggu haid dia, waktu suci dia seminggu 2 je, okay? So waktu haid dia lama, maka orang ini kita kata kerana terlalu lama dia terputus, takut syaitan boleh masuk ganggu dia, maka kita kata bacalah Al-Quran. Okay, baca Al-Quran bagi orang yang lama tempoh haid dia. Okay. Wallahu alam, maka kita tangguhkan dulu pada perkongsian kita pada malam ini. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu daripada diri saya sendiri, kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri, maka kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan doa insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Kasih diterima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz.
Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.